Hello, Assalamualaikum kelas. Hari ini bersama balik dengan Sensei Amin iaitu dalam persamaan kinematik satu dimensi, okey, ataupun one dimension kinematic equation. Jadi persamaan kinematik ni kita ada juga belajar masa tingkatan 4, biasanya itu untuk satu dimensi je lah, satu dimensi. Dan bila kita masuk level matrikulasi pun kita ada, level asasi pun kita ada. And universiti biasanya first year tahun pertama, tahun kedua, at least lah tahun pertama untuk universiti kita belajar persamaan kinematik satu dimensi. Usually dia merujuk kepada mechanics of the body ataupun mekanik punya sort of like movement, pergerakan. Jadi persamaan kinematik satu dimensi cuma dia satu arah je lah, satu arah. Dan nama pun satu dimension. Okay, it's just one way only, satu arahan, satu arah saja. Dan kita akan tengok apa benda yang essential, benda yang penting yang kita perlu ketahui bila mana kita nak belajar tentang persamaan kinematik satu dimensi. Okey, kita yang pertama pemboleh ubah atau kuantiti yang perlu kita tahu kalau kita nak score tentang persamaan kinematik satu dimensi ni. Yang pertama kita ada D, persamaan dengan sesaran ataupun displacement dalam bahasa Inggeris. Oh ya, jadi yang video kali ni cikgu akan cuba cakap dalam 70% bahasa Melayu, 30% more will be in English. Sebab kemungkinan sebab video ni adalah untuk audience ataupun untuk penonton yang ataupun pelajar yang berasal daripada Malaysia yang mungkin mengalami kesukaran dalam memahami dalam bahasa Inggeris. Jadi kita akan berkomunikasi lebih banyak majoriti dalam bahasa Melayu. Okey. D bersamaan dengan sesaran, displacement, dan seterusnya kita juga ada T bersamaan dengan masa, time, VF, halaju akhir, final velocity. Okey, yang VF ni dia juga mungkin dalam huruf V sahaja. Macam kita belajar dalam form 4, chapter 2, bab 2 tentang forces and motion, iaitu daya dan gerakan, kita tahu VF tu adalah huruf V saja. Tapi bila kita belajar dalam level matrikulasi ataupun asasi dan first year of engineering atau first year dekat universiti, VF tu adalah huruf V. Huruf VF lah, huruf VF, kita pakai VF. Tapi masa sekolah menengah kita pakai V. Seterusnya kita ada VI, halaju awal ataupun initial velocity. VI bukan Victoria Institution kelas tapi VI di huruf U kalau masa kita form 4. Tapi bila kita dah masuk asasi dengan matrikulasi, dia dah VI dah. Dia VI kecil, subscript. Alright. Dan seterusnya kita ada A, pecutan, acceleration. Okay. Dan biasanya value ni kat sini, kita boleh ada dalam bentuk positif dengan negatif, kecuali masa. Masa usually dalam positif lah. Dan D, VF, VI, A, dia berdasarkan soalan dan dia boleh jadi positif dengan negatif. Depending of how do we declare. Bagaimana kita kenal pasti pemboleh ubah atau kuantiti tersebut menjadi positif ataupun negatif. Okay. So yang empat, okay, yang empat ni dia bukan rukun-rukun iman ke rukun Islam ke, tapi rukun iman rukun Islam dia ada 5 dengan rukun iman ada 6, tapi rukun Islam ada 5. Tapi ini adalah rukun 4 dalam persamaan kinematik satu dimensi, dan kita akan juga memakai persamaan kinematik ni juga dalam 2 dimensi. Itu kita akan sembang pada video yang lain. Tapi yang pertama kita ada D bersama dengan VIT campur half AT kuasa 2, VF square ataupun kuasa 2 bersama dengan VI kuasa 2 campur 2 AD. D bersama dengan VI campur VF bahagi dengan 2F. D bersamaan dengan VI campur VF bahagi 2 T, dan akhir sekali kita ada VF bersama dengan VI campur AT. Okey. So cara-cara menyelesaikan masalah, pertama sekalinya lukis gambar rajah yang informatif berdasarkan soalan. So biasanya lukisan ni kita sketch je lah, kita sketsa ataupun kita sketch lukisan tersebut, tak perlu secara detail nak buat kapal terbang, kereta dengan sport ring semua tu. Kita buat lukisan yang agak general. Okey, agak superficial lah, ataupun untuk kita nampakkan bentuk dia supaya dia dapat membantu kita menjawab soalan dengan lebih jelas. Alright, seterusnya kita juga kenal pasti dan senarai semua info atau nilai yang ada. Okey, benda-benda ni penting untuk kita pastikan bahawa kita ada semua supaya memudahkan kita untuk menjawab soalan.
Kadang-kala student tak buat benda ni. Pelajar mungkin dia ada rasa keyakinan diri yang melampau, okey. Jadi kita terus jawab soalan tu. Itu mungkin yang student yang pro ataupun pelajar yang dah power bab ni mungkin boleh buat macam tu lah. Tapi kita, it's always the best to start from the bottom. Okay. Dan seterusnya kita kena pasti dan senarai semua info nilai yang perlu dicari. Mungkin ada info-info yang kita tak ada, kita boleh tulis siap-siap. Info yang kita cari pun kita kena tulis siap-siap. Seterusnya kena pasti dan senarai semua persamaan yang ada untuk poin sebelum ini. Okey. Jadi sebab bila kita senarai semua persamaan tersebut, kita boleh pilih persamaan mana yang sesuai untuk kita guna pakai menyelesaikan permasalahan tentang persamaan kinematik satu dimensi ni. Seterusnya kita gantikan info atau nilai yang ada ke dalam persamaan untuk mencari info atau nilai yang perlu dicari. Okey, so kita dah pilih persamaan yang mana sesuai. Yang persamaan yang mana yang sesuai cikgu akan bagi dalam tips tambahan kemudian nanti pada penghujung video ini. Okey, dan seterusnya pastikan jawapan anda tepat berdasarkan pengiraan. Biasanya kita pakai kalkulator lah kot, kalkulator saintifik untuk kita pastikan jawapan kita tu tepat. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan yang kita ada kat sini, cikgu akan cuba tambahkan lagi soalan, maybe dalam video lain, video lanjutan yang lain untuk menyelesaikan lebih banyak lagi permasalahan satu dimensi, persamaan kinematik satu dimensi. Okay, seterusnya kita ada an airplane accelerates down at runway at 3.2 meter per second for 32.8 seconds until it finally lifts off the ground. Determine the distance travel before takeoff. Okay, itu dah dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu cikgu dah keluarkan dah ni. Dalam bahasa Melayu dia kata dekat sini, sebuah kapal terbang memecut laju di atas landasan pada 3.2 meter per saat untuk 32.8 saat sebelum berlepas. Tentukan jarak yang dilalui oleh kapal terbang sebelum berlepas. Okay, ini adalah soalan dia. Right, kita boleh pause, tekan pause untuk cuba. Maybe bagikan diri kita like 2-3 minit untuk at least keluarkan info-info yang ada tadi. Okey, jadi kita tengok balik, sebuah kapal terbang memecut laju di atas landasan pada 3.2 meter per saat untuk 32.8 saat sebelum berlepas. Tentukan jarak yang dilalui oleh kapal terbang sebelum berlepas. Okey, so kita tengok senarai info apa yang kita ada dekat sini. Pertama sekali kita ada A bersama dengan positif 3.2 meter per saat. Sebab dia, kalau kita tengok dalam satu dimensi ni, kinematik satu dimensi, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Ataupun kalau kamu nak buat yang terbalik pun, kamu kena declare siap-siap lah. Yang kata positif tu adalah kanan, ataupun positif tu adalah negatif. Positif tu adalah ke kiri, yang negatif tu adalah ke kanan. Okay, so terpulang pada kamu kena declare dulu. Kamu kena wakilkan arah mana yang akan jadi positif ataupun negatif. Seterusnya T ataupun masa bersamaan dengan 32.8 saat dan seterusnya VI bersamaan dengan 0 meter per saat, iaitu VI ni adalah kita punya U lah untuk bahasa yang mudah kita faham bagi pelajar SPM tingkatan 4. Okey, dan kita tengok info yang tak ada D yang kita tak ada, iaitu sesaran kita tak ada kat sini. Alright, dan sekarang kita nak kena pilih persamaan mana yang sesuai, dan dekat sini cikgu dah pilih dah. By the way, itu adalah lukisan untuk yang kapal terbang tu. So D yang kita nak cari untuk pesawat tu berlepas. Okey, yang tadi tu VI bersama dengan 0 tu, 0 meter per saat. Sebab apa? Sebab bila dia nak memecut tu, kan biasanya kalau kapal terbang dia nak memecut, ada permulaan tu adalah kosong kan. So I think that one is kind of like common sense lah. Sebelum dia akan bersiap sedia kat tempat yang dia nak berlepas tu, and then baru dia memecut. Dia memecut dan kita akan tahu berapa banyak ataupun jarak yang dilalui oleh kapal terbang tersebut. So penyelesaian dia, kita pilih persamaan ini. Sebab apa? T kita ada. T kita ada, VI kita ada, dan kita ada juga A ataupun pecutan. Tapi yang kita tak ada adalah D. Jadi bila kita
MVF ni kita tak perlukan pun untuk persamaan ni. Bila sebab kita dah ada VIT and AT kuasa 2 tu dan kita senang untuk cari D. Dan kita boleh gantikan dalam persamaan kat bawah tu kosong. By the way kelas, kalau kita tengok meter persamaan ni, dia dah letak siasat kat dalam tu. Sebenarnya kita tak perlu pun letak dalam bila mana kita buat jalan kerja. Ini biasanya style, most of the style lah of all the level SPM ke, STPM ke, asasi ke, matrikulasi ke, first year. Biasanya kita tak perlu pun letak dulu unit. Sebab kita letak unit pada jawapan yang akhir macam ni. So D bersama 1720 meter. Dapat tak kelas jawapan dia? Kalau tak dapat, kamu boleh go through balik video ni dan tengok step by step and give yourself a go. Kita boleh try lagi dan cikgu akan bagi video lanjutan yang lain untuk latihan-latihan lain supaya kita dapat familiar dengan soalan-soalan persamaan kinematik satu dimensi ni. So seterusnya tips tambahan yang cikgu dah janjikan tadi, iaitu kita boleh buat dalam kotak macam ni. Dan kalau kita tengok dekat sini, kotak-kotak ni semua dia boleh membantu kita untuk mencari jawapan dia. Kalau kita tengok dekat sini yang tanda stroke tu, iaitu maksudnya ada bagi dalam persamaan tersebut. Yang kosong tu tak ada. Biasanya kalau anda kata ada tanda soal dekat tanda stroke tu, tapi semua okey, line clear, kecuali yang tempat kosong tu kita tak ada lah at first kan. Tempat kosong tu kita tak ada, jadi kita boleh guna pakai persamaan tersebut. Macam yang case tadilah, case yang kapal terbang berlepas tadi tu. So kita boleh guna persamaan tu. Jadi penggunaan jadual ni, dia dapat membantu kita memilih persamaan yang lebih tepat bagi misalkan soalan yang ada. Dengan syarat info yang kamu ada tu lengkap jugalah. Info yang kamu ada tu kamu boleh selengkap yang boleh untuk kita tanda stroke ke, tanda pangkah ke, tanda kita panggil sebagai tanda soal ke. Biasanya yang tempat kosong ni kamu boleh tanda pangkah siap-siap. And bila kamu tanda pangkah, katakan soalan tadi tanda pangkah VF, final velocity ataupun hal laju akhir, makna kata tak lain tak bukan kita pakai juga formula yang atas ni. Itu yang mudah bila kita nak pakai. Kita tanda pangkah je. Kalau dia tak bagi pecotan, kita tanda pangkah pecotan. Jadi kita pakai persamaan nombor 2. D bersamaan dengan VI campur VF bahagi 2 darab dengan T. Okey, itu yang memudahkan kita untuk mencari persamaan. Ini adalah tips yang power lah bagi cikgu untuk kita menyelesaikan persamaan kinematik satu dimensi. Dan hopefully juga persamaan kinematik 2 dimensi juga yang kita akan bincang untuk video yang seterusnya. So setakat itu dahulu kelas. Apa-apa soalan boleh drop the comment ada below video ni. Dan apa-apa pun kita kamu boleh ikuti juga dalam Facebook Teach Amin jika kamu nak tahu update terkini tentang apa video dah keluar dan apa-apa soalan kamu boleh DM cikgu. Okay kelas, terima kasih. See you later.